弟兄姐妹平安，大家好！来，我们一起敬拜主，我们一起赞美主。我们爱你，耶稣，带我们更亲近你，带我们更渴慕你。我们需要你，每一天，每一天。每一天更需要你，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外我还能有谁？能不能
像日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。来，我们高举我们双手，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中全心全意来爱你。来，我们高举我们双手，阿爸天父，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪儿都不想去，我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。全心全意来爱你，全心全意来爱你。哦，我们渴慕你，我们渴慕你，我们祈求你容颜，我们祈求你，我们渴慕你，我们渴慕你，阿爸天父，你是我们的一切，你是我们一切，你何等美善，多么的美善，何等美善，多么美善，你是我们一切。你多么美善，何等的美善，言语无法形容，实在奥妙非我能明了，超乎世上一切所有。谁能晓得你无限的智慧？谁能测透你爱的高深？你多么美善，何等的美善，荣耀权柄归于你。我竟要尊崇你的荣美，我竟要尊崇你的荣美，圣洁圣配的敬拜赞美，我赞扬你的荣美，我敬仰。我竟要尊重你的荣美，我竟要尊重你，我竟要尊重你的荣美，圣洁神，他配的，他配的，敬拜
赞美，我赞扬你的荣美。你多么美善，何等的美善，言语无法形容，实在奥妙非我能明了，超乎世上一切所有，谁能晓得你无限的智慧？谁能知道你爱的高深？你多么美善，何等的美善，荣耀权柄都归给你。告诉他，我尽要尊重，我尽要尊重你的荣美，我尽要尊重你的荣美，圣洁神，圣洁神配得敬拜赞美，我赞扬你的荣美，我尽要。
Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.山中的白灵丝，无减过什么；山顶的百合花，春天很旁边，总是全能的上帝，每日笑事真好听，发得小我个个是，按出听堂的根基。中的白灵丝，无减过什么；山顶的百合花，春天很旁边，总是全能的上帝，每日笑事真好听。我的生活日日是喊出听堂的根基。真像海边拖线，有点阻碍的高山世代。我要行就敬拜你，主团的歌声，我路真像一命永无线。无减过什么，山顶的百合花，春天很旁边，总是全能的上帝，每日笑事真好听，我的生活个个是喊出听堂的根基，也让我祝福我。真像海边拖线，有点阻碍的头半世代。我要行就敬拜你，准欢喜的歌声，我路真像一命永无线。也让我祝福我。真像海边拖线，有点阻碍的高山世代。
就敬拜你，主欢喜的歌声，我落真相的名，永无山。耶和华祝福我们满满，他爱我们，让我们把这一生都交在主手中。我们相信他祝福我们满满，祝福我们满满。耶和华祝福满满，真相海比土山，稳定主爱的到本世代。我要举手敬拜你，出欢喜的歌声，学落真相的名，永无山。耶和华祝福满满，真相海比土山，有点主爱的老伴世代。我要举手敬拜你，出欢喜的歌声，学落真相的名，永无山。耶和华祝福满满，真相海比土山，有点主爱的到本世代。我要举手敬拜你，出欢喜的歌声，学落真相的名，永无山。学落真相的名，永无山。学落真相的名，永无山。Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. 亲爱的弟兄姐妹平安， Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama. 再次感谢主，我们再一次能够聚在一起。 Saya percaya pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. 我相信神在我们的生命中一定有奇妙的事事。 Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk belajar firman Tuhan, 在进入我们深入的来了解神的话语的时候， mari kita satukan hati, kita mau berdoa. 来我们一同来祷告。 Bapa di dalam surga, 我们天上的父， kami bersyukur buat kebaikan-Mu. 我们感恩因为你的美好。 Hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu 如 Tuhan. 今我们有我们现在，这是因为你。 Dan sebentar kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. 等一下我们要学习你的真理， Karena kami percaya firman-Mu 因为我们相信你的话语 yang akan memerdekakan kehidupan kami 会使 Tuhan. 我们的生命得自由， Mengubahkan cara kami berpikir dan cara kami memandang kehidupan ini. 能让我们改变我们所看到的一切， Supaya kami semakin disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan 使 Yesus. 得我们能够被完美的如同像你一样。 Dan hari ini kami bersyukur untuk itu semua 今 Tuhan. 天我们把那一些以上的事情摆上感恩， Kami siap untuk belajar 我 firman-Mu. 们准备好了来聆听你的话语。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门， Haleluya. 阿门。 Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. 再次感谢主，弟兄姐妹们。 Tema saya hari ini tentang Freedom Compass. 今天我的题目就是说自由的指南针。 Nah, kalau kita bicara tentang kompas, Saudara, 如果我们在谈论到指南针的时候， kompas itu dipakai untuk menentukan arah. 这个指南针的用处呢，是来决定方向， Supaya kita tahu mana yang utara, mana yang selatan. 使得我们有办法分别出哪里是北部，哪里是南部。 Nah, kita butuh yang namanya kompas. 我们需要这个成为指南针的。 Dan kompas itu pasti selalu tepat, Saudara. 这个指南针呢，是无时无刻都是正确的。 Yang namanya utara ya tetap di utara. 那如果它是被命名为北部，它 Ya. 就是北； Yang di selatan tetap juga di selatan, 那如果它 Saudara. 是南部呢，它就是永远都是南的， Tidak mungkin berubah. 不可能会改变方向。 Nah, makanya hari ini kita belajar tentang Freedom Compass. 那么今天我们所学习的就是自由的指南针。 Kita belajar tentang pedoman-pedoman di dalam kebebasan.
我们来学习如何在自由里面有一些的原则必须要遵行。 Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk membebaskan kita semua. 我相信说，主耶稣已经死在十字架上，是因为赎罪了我们所有的罪恶。 Harusnya kehidupan seorang Kristen itu adalah kehidupan yang bebas di dalam Yesus Kristus Tuhan. 在基督里面，成为基督教是应该是有自由的生活。 Tetapi di dalam kebebasan itu kita harus tahu mana yang benar-benar firman Tuhan, 但是呢，在这样自由的环境之下呢，我们必须要知道说哪里是神所要的， atau yang dosa, saudara. 或许是哪里是罪恶的。 Nah, kita masuk lebih dalam lagi, saudara 我 ya. 们再深入的来调查。 Tuhan menciptakan kita manusia dengan kehendak bebasnya. 主耶稣因为他自由发挥，他来创造了我们人类。 Artinya kita punya kerinduan dan kita bisa memilih untuk datang kepada Tuhan. 换句话来说，我们拥有了自己的选择，也是有能力能够接近我们的神。 Nah, untuk membahas tentang kebebasan, saudara, 如果说我们在讨论自由这个方面呢， sering saya mendengar kata-kata dari orang, saudara. 很长时候我听别人这么说的。 Aduh, nggak enak jadi orang Kristen. 成为基督教真的是不好， Mau begini-begini nggak boleh. 要这样子做也不行。 Saya mau pergi ke tempat ini nggak boleh. 我想要去那个地方又不能去。 Saya mau kumpul sama orang-orang yang begini nggak boleh. 如果我想要跟那一些人聚在一起，我也没有这个机会。 Apa-apa nggak boleh. 不管什么事都不可以的。 Katanya bebas. 换句话说，不是说自由的吗？ Tapi kok semuanya dilarang? 但是好像感觉上所有都被拘束了。 Nah, hari ini makanya kita harus belajar, 那么 saudara. 今天我们就来学习吧。 Pedoman pertama tentang kebebasan. 第一个原则，对于自由这个方面， Apakah kebebasan kita membuat kita terikat, saudara? 那么我们的自由是否使我们被捆绑呢？ Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, 在哥林多前书第6章第12节， segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 在哥林多前书第6章第12节，凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。 Firman Tuhan katakan semuanya itu boleh, saudara. 在神的里面说，凡事我都可行， Tetapi kita tidak mau diperhamba oleh suatu apapun. 但是我们不因为这样子取得了益处。 Saudara bebas melakukan apapun juga. 弟兄姐妹，你随便都可以做你任何想要做的事情， Tapi pikir baik-baik. 但是请你好好的思考， Apakah yang saudara lakukan itu akan mengikat diri kita? 那是否你所做的那一些会捆绑着我 Sehingga 们呢？ kita harus melakukannya, 使得 saudara. 我们务必要去做那些事， Sampai-sampai kita kecanduan melakukannya, saudara. 甚至我们已经上瘾了，必须做那件事。 Lah katanya saudara adalah orang bebas. 那不是说我们是自由的人吗？ Tetapi kenapa saudara memberikan diri saudara untuk menjadi hamba bagi sesuatu itu? 那么为什么我们把我们因为那件事情，我们成为了他的奴仆呢？ Di manakah kebebasan itu, saudara? 那么你的自由在哪里了呢？ Nah, makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. 那么就是因此这样，主耶稣来到世上来救了我们， Supaya kita semua boleh menjadi orang-orang yang bebas. 使得我们所有的我们都能够成为自由的人， Kita tidak terikat lagi oleh yang namanya dosa, 我们 saudara. 不被这些罪恶捆绑。 Nah, makanya hari-hari ini saudara berpikir baik-baik. 那近期内呢，请我们要好好的思考， Apapun yang kita mau lakukan, saudara, 凡是我们想所做的事， pikir baik-baik apakah itu akan mengikat kita. 好好的思考是否会捆绑着我们呢？ Kalau itu akan mengikat kita, 那如果是会捆绑着我们， membuat kita jadi kecanduan, 使得我们上瘾， lebih baik stop, jangan lakukan, 那么 saudara. 最好我们停着，不要再进行了。 Buat apa kita jadi orang bebas, tetapi kita menjadi hamba dan menjadi budak yang terikat, 如 saudara. 果说我们称为自由的人，但是我们还是被这些罪恶捆绑着，被这些罪恶变成他的奴仆，为何呢？ Poin yang kedua, saudara. 第二点， Panduan yang kedua adalah jangan menyalahgunakan kebebasan. 在第一个原则就是说，不要错用我们现在拥有的自由。 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, 彼得前书里面说过，
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 所以彼得前书第6章第16节里面说过，你们虽然是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。 Jangan sampai kebebasan yang kita miliki 不要把我们拥有的这些自由， kita salah gunakan, saudara, 我们错用了它， untuk melakukan yang namanya dosa. 来作为来犯罪恶。 Seringkali kita tahu sebenarnya itu salah, itu dosa. 时常我们很清楚的知道那是错误的，那是罪， Tapi kita mau melakukannya, saudara. 但是我们仍然还是去犯了。 Jadi kita cari-cari cara. 所以呢，我们可能寻找了方法， Seolah-olah kita bilang, kan saya bebas ngelakukannya. 好像你就很倘若的说，我不是自由的人吗？ Nggak apa-apa. 应该没关系的啦， Cuma sebentar 一 kok. 下下而已。 Sebenarnya kita tahu itu salah, saudara. 其实我们清楚明白知道说那是错的， Kita mempergunakan kebebasan kita 我们使用了我们的自由 untuk menyelubungi yang namanya dosa ini, 来 saudara. 掩盖我们的罪恶。 Nah, hari-hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan. 来近期内，我们来检讨自己， Kita bisa bohongi orang lain, saudara. 我们可能可以欺骗其他人。 Kalau orang lain nanya, kenapa kamu bikin begini? Kenapa kamu ngelakuin ini? 如果别人问说你为什么这样子做，你为什么那样做呢？ Kita bisa kasih penjelasan, saya orang bebas. 或许许许多多的种种原因，你可以解释清楚。 Tuhan Yesus sudah membebaskan 说 saya. 主耶稣不是已经释放我了吗？ Tetapi sebenarnya di balik ini kita punya hawa nafsu sendiri, 但 saudara. 是在他的背后，仍然是我们人类的欲望， Ada dosa yang kita mau lakukan. 有罪，是我们是想去犯。 Nah, hari ini mari kita koreksi diri kita, 那么 saudara. 今天，让我们来检讨我们自己吧。 Apakah setiap motivasi kita 是否我们所做的一切目的， itu didasarkan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? 已经踏上神所要的原则了吗？ Keinginan kita, kemauan kita, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? 我们想要的，我们想要去做的，是否已经跟神同行了呢？ Jangan kita bawa-bawa kebebasan. 我们不要一直讨论说自由嘛， Tapi sebenarnya untuk melakukan dosa-dosa kita, 但是 saudara. 其实我们是来掩盖了我们自己的罪。 Ingat baik-baik. 请牢牢记住， Sekalipun manusia bisa kita bohongi, 人类或许我们可以欺骗， tetapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, saudara. 但是神清楚明白你的心里存了什么，你的头脑里面想要做什么，神都清清楚楚的。 Itu sebabnya mari jaga hidup kita baik-baik, 之所以 saudara. 呢，来照顾好我们自己的人生， Punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. 来建立一些时间来思考神的话语， Supaya setiap hari kita bisa mengkoreksi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. 使得每一天我们能够遵行神所要我们做的，在我们的人生里。 Karena yang namanya motivasi itu nggak diketahui oleh orang lain, saudara. 因为在我们心里的一些动力，可能别人看不出来， Tapi sebenarnya dalam hati nurani kita, kita tahu apa yang kita lakukan ini benar atau salah. 但是在最深处的心里，我们晓得到底这个是否对的。 Yang hal selanjutnya, saudara, 下一个我们要讨论的 pedoman selanjutnya berbicara tentang kebebasan di dalam mengasihi. 就是它的原则。第三个原则就是说，自由的去爱惜。 Matius 22 ayat 37 sampai 39 berkata, 马太福音第22章第37节到第39节里面所记载说， Jawab Yesus kepadanya, 耶稣对 Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 在里面说，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相反，像是要爱人如己。” Di dalam kebebasan kita, saudara, 在我们的自由里面， berulang kali saya akan katakan kita bebas melakukan apa saja. 多次的我跟大家说过，我们可以做任何我们想要去做的事， Tetapi motivasi kita melakukannya
但是你所做的这一切背后的动力是什么？ harus didasarkan dari firman Tuhan ini, saudara. 必须建立在神的原则上。 Kita melakukan segala sesuatu 我们所做的一切， karena kita mengasihi Tuhan, itu yang pertama. 第一个就是因为我们爱惜了我们的神； Yang kedua karena kita mengasihi sesama kita. 第二个是因为我们爱他人。 Jadi setiap kali saudara mau melakukan apapun juga, 之所以每当你要做任何事情， pikirkan baik-baik tentang firman Tuhan 请 ini. 好好思考神的这一段话。 Kalau saya melakukan hal ini, 如果我做了这些事， apakah ini akan menyenangkan hati Tuhan? 是否会讨神的喜悦呢？ Kalau saya melakukan hal itu, 如果我做那件事， apakah ini akan membuat Tuhan sedih? 是不是会让神觉得伤心呢？ Kalau saudara setiap kali mau bertindak, mau melakukan apapun juga selalu memikirkan hal-hal seperti ini, 如果说你每一天要做每一步要拿的时候，会思考以上刚才我们所说的事， saya jamin kehidupan kita pasti berubah, 我保 saudara. 证你的人生一定不一样。 Karena firman ini akan melindungi kita, saudara. 因为这个话语是会真的保护着我们， Supaya kita bisa jalannya lurus, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. 使得我们的人生的道路是直走的，不会不会斜走。 Karena seringkali apa yang kita lakukan, saudara, 但是时常当我们所说的事情， kita nggak pernah mikirin apa yang Tuhan mau. 我们不常去想说到底神要什么。 Wah, ini yang saya mau. 他说：“哎，这个是我想要的 Saya pinginnya begini. 啊，我真的想要这么做。 Pokoknya ini yang saya lakukan. 不管了，就是这样做。 Nah, hari ini pikir baik-baik, saudara. 啊，今天好好的仔细的思考， Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 爱你的神尽心。 Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik apakah ini sesuai dengan keinginan hati Tuhan atau tidak. 每次你想要拿一种决定的时候，你要思考说，到底已经讨神喜悦了吗？ Dan tadi itu selanjutnya dikatakan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 这个规法就是说，你必须要爱他人如同爱己。 Saudara bebas untuk melakukan apapun juga, saudara. 你有自由可以做任何事情， Tetapi kita harus punya dasar untuk mengasihi sesama manusia 但是我们必须要有原则，爱他人 seperti mengasihi diri sendiri. 如你爱己。 Artinya, saudara, 他的意思就是说， kalau saudara nggak mau ditipu, 如果你不想被欺骗， jangan menipu orang lain. 就不要欺骗别人； Kalau saudara kalau nggak mau disakiti oleh orang, 如果你不想要被伤害， jangan menyakiti orang 那你 lain. 就不可以伤害别人。 Kita yang mulai duluan, 是 saudara. 从我们开始。 Kalau saudara mau diberkati, 如果你想要被祝福的话， mulai berkati orang lain. 从今天开始祝福别人； Kalau saudara mau disayangi, 如果你想要被爱惜的话， mulai sayangi orang 那 lain. 开始你先去爱惜别人， Seperti dirimu sendiri, 如 kata firman 同你 Tuhan. 爱你自己。 Pakailah kebebasan kita untuk melakukan hal-hal dalam mengasihi sesama kita, saudara. 让我们用我们的自由好好的去使用。 Tetapi kita harus tahu dulu, semua kita lakukan karena kasih Tuhan kepada kita. 这一切我们所做的，是因为我们爱惜我们的神。 Itu sebabnya kita mengasihi sesama kita. 也之所以这样子，我们有办法去爱别人。 Dasarnya untuk mengasihi sesama. 它的原则就是说，我们务必要去爱惜他人。 Ingat baik-baik, 请牢牢的记住， bukan untuk menarik keuntungan dari orang lain. 不是因为要取得好处， Bukan untuk melihat orang ini punya apa. 也不是说，我们来看他到底有什么呢？ Apa yang saya bisa dapat dari orang ini? 我可以从他那边捞到什么呢？ Kalau dia punya sesuatu yang kita mau, 如果他拥有了我们想要的东西， wah kita bantuin, saudara. 可能我们尽心尽力的去帮助他， Sampai kita bilang kalau perlu apa-apa panggil saya. 甚至我们说，如果你想要什么，来找我吧， Karena kita tahu kita butuh sesuatu dari dia. 因为我们知道说，从那里我们可以得到好处。 Hati kita nggak tulus, saudara. 我们的心不纯洁， Tapi kita punya motivasi 但是我们有动力 untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. 来寻找对我们自己而来的好处。 Nah, itu sebabnya di dalam kebebasan kita, 之所以在我们的自由里 di 面， dalam perbuatan dan kelakuan kita 在我们的行动，在我们的行为上， harus didasarkan dengan kasih ini, saudara. 必须建立在这样子的爱惜里面， Kasihilah Tuhan Allahmu 也就是你要爱我们的神， dan kasihilah sesamamu. 爱其他人。 Kalau saudara sungguh-sungguh berjalan dalam kebebasan kita dalam mengasihi seperti ini, saudara, 那如果说我们遵行的做刚才以上我们所说的话，
saya jamin kehidupan kita pasti akan berubah, 我相 saudara. 信我们的人生一定是不一样的。 Mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. 把神摆在第一， Selalu pikir baik-baik, ke depannya ini apa yang akan terjadi, saudara. 一直想着说，未来会发生什么事， Jangan hanya dalam sekejap untuk memuaskan keinginan kita doang. 也不要说暂时的时候来满足我们的需求， Jangan hanya cuma memikirkan diri kita sendiri. 也不要只是光想着我们自己， Tapi kita pikirkan yang pertama adalah Tuhan. 但是来把第一位摆上给神吧。 Apakah Tuhan disenangkan dengan apa yang saya lakukan? 我做这些是否讨神喜悦呢？ Yang kedua adalah apakah saya bisa mengasihi sesama saya? 也第二个就是我有没有办法去爱他人呢？ Sama seperti saya mengasihi diri saya sendiri. 如同我自己爱惜我自己， Karena saya tahu saya tidak mau menyakiti diri saya sendiri, makanya saya tidak mau menyakiti orang lain. 因为我相信我们不会伤害我们自己，之所以我们也别伤害别人。 Amin, saudara. Amen。 Dan poin yang selanjutnya, yang keempat, saudara. 第四点， Berbicara tentang mengendalikan keinginan yang pernah mengendalikan kita, saudara. 这边讲到说，有一些我们的欲望来控制我们的时候，让我们来控制吧。 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, 在约翰前书， sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 走约翰一书第2章第16节里面说，因为凡世上的事，世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父而来的，乃是从世界来的。 Kembali lagi saya ingatkan, saudara. 再一次，我要提醒大家， Sebagai orang Kristen, kita bebas melakukan apa saja. 在我们成为基督徒，我们什么事都可以做， Tetapi saudara harus tahu baik-baik 但是我们必须要知道的清 bahwa yang 楚， namanya keinginan daging, 我们肉体所需要的， keinginan mata, 我们眼目所需要的， keangkuhan hidup 我们人生所骄傲的 bukan berasal dari Tuhan, 那一些，而不是从神而来， melainkan dari dunia. 乃是从世界而来的。 Artinya bukan bagian dari kita. 换句话来说，那不是我们该有的。 Artinya dalam kebebasan kita, 所以也说，在我们的自由的人生里面， kita tidak mencari yang namanya keinginan daging, 我们不寻找肉体上的满足、 keinginan mata, 眼目的情欲， ataupun keangkuhan 或 hidup. 是生命中的骄傲。 Di luar sana, 所以 saudara, 在外面那一面， orang-orang berjuang mati-matian 他们继续的奋斗， supaya dihargai, 使得 saudara. 他有办法被表扬， Supaya dihormati. 也有办法被尊敬。 Mereka akan melakukan apa saja, saudara. 不管任何事情，他们都一定要达到那个目的。 Apalagi dengan adanya namanya media sosial, 那就是 saudara. 说，现在我们上网的这样子的处境很方便， Semua dipamerin, dikasih lihat. 在它里面，它全部都把它播上去给大家看， Supaya semua orang bisa hormati dia. 使得别人可以尊敬他， Supaya semua orang bisa bilang, wah kamu hebat. 使得别人会说：“哇，你好厉害哦！” Padahal orang itu berjuang mati-matian untuk 但是 dapetinnya, saudara. 其实因为了那些事情，他奋斗了好辛苦，好辛苦。 Baru dia punya sesuatu, 当他拥有了这件事， baru dia pamerin. 然后他就给大家播上给大家看。 Gak lama ada orang yang punya lebih hebat lagi dari dia, 啊，就 saudara. 不久的日子来，还有人比他更厉害的。 Wah, orang lain bilang, wah kamu kalah sama dia. 可能别人说：“嘿，你输给他啦。 Wah, kita langsung kesel, saudara. ”那我们觉得很不高兴， Saya harus lebih dari orang itu. 我一定要比他更强。 Wah, kita kejar lagi mati-matian, 啊，我们又在 saudara. 奋斗的努力的奋斗。 Apakah ini, saudara, yang kita mau dalam kehidupan kita? 那么是这样子的生命人生的规划是你想要的吗？ Kalau berbicara tentang ini, kita sudah tidak bebas lagi, saudara. 那如果说讨论到刚才我们所说的那些事情，那我们已经不属自由啦。 Kita sudah terikat dengan yang namanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 我们已经被圈在一个肉体上的情欲、眼目中的情欲。 Kita mengejar sesuatu sampai akhirnya kita mengorbankan yang namanya keluarga kita, rumah tangga kita. 我们去奋斗，为了我们想要的，但是我们离弃了我们的家人。 Buat apa itu semua, saudara? 那些又有什么呢？ Karena firman Tuhan itu bukan berasal dari surga, tetapi dari dunia. 但是神里面有说过，他说那一些刚才所说的不是从神而来，而是从世上而来的。
Saudara dibebaskan untuk hidup bebas di dalam Tuhan. 我们被释放是因为在神里面我们得自由， Bukan untuk menjadi namanya budak harta, 而 saudara. 不是在金钱里面成为他的仆人。 Kerja memang harus kerja, saudara. Semua orang juga kerja. 没错，工作每个人都需要工作， Tetapi saudara harus bisa mengucap syukur dengan apa yang saudara punya. 但是你必须要摆上感恩你现在手上所拥有的， Jangan sampai kita kejar terus karir kita, saudara. 不要就是一直拼命的去建立我们的未来， Sampai akhirnya kita melupakan rumah tangga kita, 使得 saudara. 我们放弃了我们的家庭。 Apakah ini yang kau inginkan? 那是否这样子的人生是你想要的呢？ Nggak ada kebebasan lagi, saudara. 其实已经没有自由了。 Setiap kali kita melihat ada orang lain lebih sukses dari kita, 每次我们看到有人比我们更贫穷， wah kita merasa kesel, saudara. 我们觉得很不高兴 Kita iri, kita marah. 我们就嫉妒了 Wah, saya mau lebih hebat lagi. 他说我必须要比他更强， Bukan itu yang Tuhan mau. 那不是神所要的。 Mengucap syukurlah dalam segala hal. 一切凡事感恩， Apapun yang kita punya, 不管我们拥有了什么， kita harus berterima kasih kepada 我们 Tuhan. 务必摆上感恩。 Dan dengan apa yang Tuhan sudah kasih sama kita, 神所赐给我们的， mari kita maksimalkan, 来 saudara. 我们好好的使用吧。 Semua karunia, talenta, 所有神所给你的才艺， kemampuan 还 kita, 有我们的能力， mungkin bisnis kita, 或是我们的生意， kasih kita, 还有我们的爱， itu harus kita maksimalkan. 我们必须要把它逼到最高顶， Karena kita bertanggung jawab sama Tuhan. 因为我们是要给神一个交代， Bukan untuk pamer sama orang-orang. 不是说摆上给别人看， Untuk kasih lihat bahwa kita lebih hebat. 也不是说表明说，哎，我比你更厉害呀、 Nah, makanya saudara harus hati-hati dengan kebebasan kita. 之所以我们因为我们的自由，我们必须要小心的处理， Jangan sampai akhirnya kita menjadi budak bagi dunia ini. 不要让我们成为世上的仆人。 Wah, kalau saya mobilnya masih mobil seperti ini, saya nggak bahagia. 如果说我的车还是这一款的话，我可能不幸福呢。 Waduh, kalau saya tinggalnya masih di daerah sini, saya masih belum sukses. 如果说我的家是在这一区的话，我是不算成功的人， Bukan begitu caranya, 不 saudara. 是那样子的。 Tuhan sudah berkati kita. 神已经祝福了我们， Ayo kita mengucap syukur, saudara. 来吧，我们凡事都谢恩。 Karena kenapa? 因为为什么？ Karena kasih karunia Tuhan itu melimpah buat kita 因 semua. 为神的恩典是满满的给我们。 Satu hal yang harus sangat penting kita harus ingat, saudara. 一件事情，我们务必要牢牢的记住， Bahwa kekristenan, kebebasan di dalam Kristen 我们在基督里的自由， adalah kebebasan dari dosa, 也 saudara. 就是可以逃离罪恶的自由， Bukan untuk melakukan dosa lagi. 而不是让我们再去犯错。 Jangan pernah bilang, udahlah tinggal minta ampun sama Tuhan. 不要再一直说，哎呀，我们只是来到神面前，这样跟他讨个饶恕， Habis itu kita kembali sama dosa-dosa 然 kita. 后我们又再回到我们的以前的人生，就是我们的罪。 Entah kalau ada orang yang tahu, kok kamu bikin ini? 如果说有人知道说，哎，你为什么那样子呀？ Oh ya udah deh minta ampun, tobat-tobat. 好吧，好吧，悔改，跟神请神饶恕吧。 Tapi nanti kalau orang lain nggak tahu, kita kembali lagi ke situ, 当 saudara. 没有人看到的时候，我们又再重新犯了， Bukan itu caranya. 不是那样子的方法。 Tuhan Yesus membebaskan kita dari setiap belenggu dosa. 主耶稣赎罪了我们，从我们所有的罪恶当中， Supaya kita boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. 使得我们可以尽心的来服侍我们的 Supaya 神 kita，bisa hidup di dalam ucapan syukur kepada 使 Tuhan. 得我们可以活在凡事都谢恩的当中， Bukan untuk menyalahgunakan apa yang namanya pengampunan dari Tuhan. 而不是错用了神给我们的救恩。 Memang semua manusia itu nggak ada yang sempurna, 当然 saudara. 没错，如果你说人类不是完美的， Ya memang harus kita sadari kita juga masih bisa bikin dosa, saudara. 是没错，我们也是要醒悟，我们是人，还是会犯错的。 Tapi kita harus minta ampun kepada Tuhan 但是我们必须要来到神面前讨他的 bertobat dengan 原谅， sungguh-sungguh 真正的悔改， dan meninggalkan dosa itu. 也就是要离开那个罪恶。 Karena yang namanya dosa pasti akan mengikat kita, 那 saudara. 如果说它是称为罪，一定会捆绑我们的。 Kalau ada dosa yang pertama, 如果说第一个罪， pasti nggak lama ada dosa kedua. 一定会有第二次， Nggak lama ada dosa ketiga. 一定还有第三次。 Untuk menutupi dosa ketiga, ada dosa keempat, 如果说 saudara. 你有掩盖第三个罪恶的话，一定还会建立第四个罪， Itu akan terus panjang, 所以 saudara. 这会一直持续下去，很长的。
Nah itu sebabnya Tuhan Yesus harus bebasin kita dari yang namanya dosa. 之所以主耶稣务必要从这个罪里面救了我们。 Nah dan saudara dan saya yang sudah dibebaskan oleh Nama- Tuhan Yesus, 弟兄姐妹，你和我如果已经是得到了神这样子的救恩， ayo jaga kehidupan kita sungguh-sungguh saudara. 来吧，我们好好的兼顾着我们的人生， Supaya kita bisa hidup bebas di dalam Tuhan. 使得在神里面，在基督里面，我们是自由的人， Untuk melakukan kehendak Tuhan. 可以自由的做神要我们做的事， Bukan terikat lagi kepada dosa. 而不是被罪捆绑着。 Mulai hari ini mari kita koreksi diri kita 从 saudara. 今开始，让我们再检讨我们自己。 Jadi jangan lagi kita bilang, wah nggak enak, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. 所以我们不可以再说，哎呀，那样子不行，这样又不行。 Kita boleh melakukannya saudara. 我们当然可以去做， Tetapi kita yang sadar sendiri, 但是我们自己要醒悟， saya tidak mau melakukannya. 我不要去犯。 Karena itu akan membuat Tuhan sedih. 因为如果我做了那件事会伤了我们的神， Saya tidak mau melakukannya. 我不想要犯。 Karena itu akan membuat saya kecanduan, terikat oleh itu. 因为如果我犯了之后，我会上瘾，我会被这些捆绑着。 Jadi supaya saya tidak kecanduan dan terikat oleh hal itu, 所以如果我不想要上瘾，我也不想要被这样子的捆绑着， saya akan menjauhinya. 我选择远离， Beda dengan, waduh nggak enak, nggak boleh. 是不一样的。如果说你说不可以又不好， Kalau kita bilang, wah begini nggak boleh, begitu nggak boleh. 如果你说这样又不行，那样又不可以， Sebenarnya dalam hati kita, kita mau ngelakuinnya 其实，在 saudara. 心中里面你是想要去做的， Tapi nggak enak, ada orang. 但是可能哎呀不好意思，因为有人呢 Entar dilihat, loh kok bikin begitu? 啊，别人看到，嘿，你为什么犯呢？ Loh kok ngomongnya begitu? 嘿，你为什么那样说话呢？ Loh kok kelakuannya seperti itu? 嘿，你的行为为什么是这么呢？ Jadi akhirnya kita jadi orang munafik 之 saudara. 所以我们会变成说一个说一套做一套的人。 Kalau di depan orang, kita langsung semuanya alim saudara. 如果说在别人面前说哦，我们看起来很神圣， Tetapi kalau nggak ada orang, waduh kita jahatnya bukan main 然后在 saudara. 别人没有人的时候，我们是一个恶魔。 Bukan itu yang Tuhan katakan tentang kebebasan di dalam Kristus. 那不是神所说的在基督里的自由的方法。 Artinya kita tahu nih mana yang namanya pagar dalam kehidupan kita, saudara. 那么我们要清楚知道说，我们到底是被什么样的维护者呢？ Panduan dan pedoman di dalam kehidupan kita. 神的原则、原则的次子里面到底是怎么教我们的？ Sekalipun, saudara, tidak ada orang satupun di sekeliling kita, 不管有没有人在我们的周围， kita tidak melakukannya 我们不犯那些事， karena kita mengasihi Tuhan. 因为我们爱我们的神， Bukan karena takut dilihat orang. 不是因为怕被别人看到。 Sekalipun kita sendirian dimanapun kita berada, 不 saudara, 管说你是不是在独处的时候， kita bisa jaga kehidupan kita. 我们有办法看好我们的人生， Dan kita bebas, saudara. 所以我们就自由啦， Nggak harus melakukan hal-hal seperti itu. 不一定要犯那一些事， Karena kita tahu itu nggak ada untungnya buat saya. 因为我们知道清楚说，诶，那个对我们来说没有好处啦， Itu nggak akan membuat saya dekat sama Tuhan. 那个会不会让我们更接近我们的神？ Itu akan membuat saya kecanduan, saya jauhin. 啊，有那样事情一定会让我们上瘾的，所以我就要逃离它。 Nah, firman Tuhan ingetin kita lagi, saudara 神 ya. 的话语又在提醒着我们， Segala sesuatu boleh. 凡事可行， Tetapi apakah itu semua berguna? 但是有好处吗？ Nah, saudara sendiri yang bisa jawab itu semua. 那么弟兄姐妹们，你们自己来回答这个问题。 Hari-hari ini apa yang membuat kita jadi terikat dan kecanduan, saudara? 近期内，什么是让我们捆绑着，或者什么是让我们上瘾呢？ Kalau itu akan membuat kita jadi kecanduan atau keterikatan, 如果说我们所犯的是所做的事情会让我们上瘾的话， coba saudara berhenti sejenak, saudara, 试着我们暂停一下， dan mulai melihat semuanya ini, saudara. 来，我们用眼的眼光来看， Kenapa saya bisa kecanduan seperti ini? 来分析为什么我会上瘾呢？ Kenapa saya harus keterikatan seperti 为 ini? 什么我会被捆绑呢？ Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan saya. 主耶稣已经死在十字架来赎回我了。 Nah, dari situlah kita tahu, saudara, dari mana asalnya. 从那边开始，我们晓得他的处境在哪里。 Dan dari situ kita harus stop itu semua. 从此，我们要停止， Supaya kita bisa jaga kehidupan kita. 使得我们有办法好好照顾着我们的人生， Tulus di hadapan Tuhan. 诚恳的在神的面前。 Bukankah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Amin, saudara. 这些不是神所渴望的吗？
Karena kita sudah hidup dalam akhir zaman, saudara. 因为我们现在已经活在末日的时代， Kita sudah ada di masa-masa terakhir. 我们已经处在最后的尾端了。 Nah, makanya pergunakan kehidupan kita untuk sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan. 来吧，使用我们的人生，好好来明白、了解神的话语， Hidup di dalam kebebasan, bukan keterikatan. 活在一个自由的人生，而不是被捆绑的人生。 Saya percaya pasti saudara bisa sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. 我相信你们还是有办法好好的在神主里面。 Amin, saudara. 阿门，弟兄姐妹们， Mari kita satukan hati, kita mau berdoa, 来， saudara. 我们低头，我们要祷告。 Bapa di dalam surga, 我们天上的父， saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, 再次 Tuhan. 我们因为你的真理，我们而摆上谢恩。 Tuhan, Engkau yang melihat setiap motivasi kami, 主耶稣，你细察我们所有的动力， setiap isi hati kami, 我们 Tuhan. 心中所存活的， Setiap rencana-rencana kami, 我们未来的计划。 kami minta Tuhan turut campur di dalam itu 主耶稣， semua. 我们请你来帮我们一起关照， Supaya kami bisa membedakan, Tuhan. 使得我们有办法分别 Mana yang daripadamu 哪里是从你而来的， dan mana yang bukan, Tuhan. 哪一些是不是从你而来的。 Karena kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebebasan yang Tuhan berikan. 因为我们真的很想你赐给我们的自由里面自由自在的活着， Kami tidak mau terikat dengan segala apapun yang dari dunia ini, 我们 Tuhan. 不想要因世上所有的事情被捆绑着， Karena kami tahu, Tuhan Yesus, 因为我们晓得 bahwa upah dosa adalah maut. 罪的代价乃是死。 Tetapi Engkau datang membebaskan kami daripada maut, Tuhan. 但是主耶稣，你来到这个世界上来拯救我们，让我们脱离这些罪恶， Supaya kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. 使得我们在你里面得到永生。 Mari beritahu kami, Tuhan, 主耶稣来提醒我们， apa yang harus kami rubah dalam kehidupan ini. 在我们的人生中，哪里我们必须要改变的？ Apakah setiap rencana kami, 是不是我们所计划好的一些计划呢？ perkataan-perkataan kami, Tuhan, 我们所说出去的话呢？ perbuatan-perbuatan kami, 我 Tuhan, 们的行为呢？ supaya seluruh kehidupan kami 使得我们完全的人生 boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. 能够完完全全的讨你喜悦。 Terima kasih Tuhan 感 Yesus. 谢您，主耶 Kami 稣。 bersyukur buat kebenaran 我们 firman-Mu. 把今天的话语摆上谢恩， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala serta seluruh pengerja dan jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada PDP Charlie yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman sepekan. Ibadah online minggu depan tanggal 8 November 2020 akan dilayani oleh Bapak PDM Roy Raymond Tanujaya disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Ibadah youth dalam bahasa Inggris, 316 Youth Ministry, akan memulai ibadah online pertama mereka secara live pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 4 sore yang akan dilayani oleh Koordinator 316 Youth Ministry Pastor John Lesmana. Ibadah ini diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun yang dilakukan dalam bahasa Inggris. Dan tema kita untuk bulan November ini adalah Ask for Them. Bagaimana kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, namun untuk orang lain. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung setiap Sabtu jam 4 sore melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolekta perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan akun 206333822 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi
dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID serta password Zoom selama bulan November, dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0877 2300 5577. Di setiap krisis selalu ada peluang, namun semua tergantung apakah kita jeli melihat dan memanfaatkan peluang tersebut. Di dalam dunia pemasaran khususnya bidang properti, diperlukan mindset yang tepat untuk memasarkan properti Anda terlebih di situasi pandemi ini dengan lesunya animo dan daya beli masyarakat. Kabar baik, di webinar ini Anda akan belajar beberapa strategi untuk mengaplikasikannya ke bisnis Anda. Strategi-strategi tersebut antara lain mencari calon pembeli, melakukan follow up, memaksimalkan sosial media, dan menguasai teknik closing penjualan. Bersama ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan pembicara Coach Yehezkiel Zebua dengan topik strategi memasarkan properti di tengah pandemi. Webinar ini gratis, silakan daftar segera dengan mengklik ke www.gbprj.org/MOI. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Benny Lim. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Jangan lewatkan acara Cool Gabungan CK7 dengan tema Keep the Fire Burning pada hari Jumat tanggal 6 November jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Randy Junaidi dengan disertai oleh kesaksian-kesaksian dari anggota Cool berbagai cabang yang pasti akan memberkati kita semua. Dapatkan link Zoom ID beserta passwordnya dengan menghubungi Gembala Cool masing-masing atau melalui WhatsApp di nomor 0896 9818 5773 atau di 0878 7573 6869. Bagi yang belum terdaftar sebagai anggota Cool di CK7, maka dapat mengikuti ibadah Cool gabungan tersebut via live streaming YouTube channel GBPRJ CK7. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang minggu lalu belum mengikuti beberapa acara-acara yang kita adakan, maka dapat mengikuti melalui rerun atau tayang ulang di YouTube channel GBPRJ CK7. Sekian pengumuman untuk hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的思想前，让我们一起先讲第3个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后是舍山，但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信如此说话。”我们也信，所以也说话。第3个无形界的意义，第3个无形界是现代圣灵大大浇灌的事情，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第3个无形界将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第3个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个无形界将施下能力来完成主大的使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个都就华语堂同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下去实事，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶我们的，早赦免我们的国家主。但愿你一切瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个都就华语堂的同工和会友
都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三无旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的在加督州牧师长许愿子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福，上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这加督州的牧养圣工，使我们所有在这加督州的子民配得在上帝面前。我们也为波多利教会省的教会 Aurora 大谢和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在加督州兴起耶利米一带祷告，求上帝大大的使用他们。我们也为每一位同工和今天在加督州参加晚上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的就上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病，上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和在加督州华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人在加督州牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. 就让我留在你的同在里，能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你天上，献上敬拜，全心全意来。我哪儿都不想去，我哪儿都不想去，只想日夜在你天中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪儿都不想去，只想日夜在你天中献上敬拜，全心全意来爱你。